Ini para ulama kita telah simpulkan hidayah ni ada empat jenis. Hidayah ini ada empat jenis hidayah. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab dia Bada'i'ul Fawaid. Dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, Ibn Al-Qayyim sebut empat jenis hidayah ni dalam kitab apa dia? Bada'i'ul Fawaid. Saya tak rasa dia dah diterjemahkan. Yang diterjemahkan kitab Fawaid saja, Fawaidul Fawaid saja. Dari dua jenis, satu Bada'i' Fawaid, satu Fawaidul Fawaid. Fawaid yang satu lagi tu dah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kitab Bada'i' Fawaid ni saya rasa belum diterjemahkan lagi sebab dia tebal, 3 jilid atau 2 jilid. Naam, kata Al-Imam Ibn Qayyim, hidayah tu ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil Al-Hidayatul Ammah, iaitu hidayah umum. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada seluruh makhluknya, sama ada manusia ataupun bukan manusia, sama ada Islam maupun kafir. Iaitu petunjuk apa? Petunjuk kepada perkara yang bermanfaat untuknya di dunia. Yang ni Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Taha ayat 50. Surah Taha ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Bila Fir'aun tanya kepada Musa, Nabi Musa jawab, Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Tuhanku lah yang telah menciptakan setiap makhluk, ataupun Allah lah, Tuhanku lah yang telah memberikan setiap makhluk ciptaannya dan sifat-sifatnya. Khalqahu, burung dengan sayapnya, manusia dengan akal, kaki dan tangannya, ular dengan dia punya keupayaannya, belut dengan keupayaannya, ayam dengan keupayaannya, kambing dengan keupayaannya, lebah dengan keupayaannya. Allah Ta'ala telah berikan a'ta kulla syai'in khalqah. Allah Ta'ala telah berikan setiap makhluk itu dia punya ciptaan, dia punya aksesoris dia semua alat-alat dia. Kemudian bukan sekadar Allah Ta'ala bagi alat tersebut, thumma hada, Allah Ta'ala bagi dia petunjuk kepada makhluk tersebut untuk gunakan benda. Penyu dia lahir-lahir, dia ada dia punya kaki dia macam tu kan. Dia tak ada, kenapa kaki kami macam ni tak ada. Dia tahu. Dandan lahir-lahir je terus gede masuk ke pantai. Kenapa tak ada penyu naik ke atas darat? Anak penyu, siapa ajar dia? Adakah mak dia buat kursus ke, buat kelas ke apa? Tak ada. Anakku nanti dah lahir, nanti pergi ke laut tau, jangan naik ke darat. Nah, betul tak? Sekarang siapa yang ajar benda tersebut? Allah. Ini bagi hidayatul ammah. Kata Syekh Abdul Majid Al-Zindani, dia kata kalaulah kucing itu dibela oleh anjing sekalipun, kucing tu takkan barking, tahu tak? Kenapa macam ni? Dia ni kena bela dengan anjing. Tak ada. Sebab apa? Allah Ta'ala telah memberikan setiap makhluk tu hidayah. Betul kata Syekh, kata Imam Ibn Qayyim, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada lebah untuk dia cari madu. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada labah-labah untuk buat trap, untuk tangkap binatang. Dan Allah Ta'ala telah bagi hidayah untuk bayi lahir-lahir dia tahu, itu tempat aku minum susu. Dia tak kata mana nak minum susu ni, tak ada.
Dia tahu dah. Masuk je pop, dia akan sedut dah di ibunya, buah dada ibunya. Kalau Allah Ta'ala bagi hidayah lagi untuk dia meniara, Allah Ta'ala bagi hidayah lagi untuk dia merangkak, Allah Ta'ala bagi hidayah. Tak pernah lah. Kita pernah ajar anak nanti pusing macam ni ya, pusing macam ni ya. Tak pernah. Yang inilah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini dipanggil hidayatul ammah. Itu juga yang Allah tak bagi hidayah pada suami isteri. Jumpa-jumpa dah tahu nak buat apa dah. Tak perlu pergi khusus. Batu khusus nikah tak payah ajar. Ni kata guru kami dulu, guru fiqah kami masa kami universiti dulu. Kata khusus nikah misalnya tak payahlah ajar. Tuan-tuan nanti bila jumpa isteri peganglah, masukkan. Tak payah. Benda tu Allah Ta'ala dah bagi fitrah. Dah jumpa dua orang, dah pandai buat. Allah Ta'ala ajar ke Nabi Adam macam nak buat dengan Hawa. Lepas tu khusus nikah jangan cerita bab ni. Sebab itu Allah Ta'ala telah bagi fitrah. Lagi dia ikut fitrah, lagi menarik. Lagi dia ikut orang, lagi tak menarik. Siapa faham, fahamlah. Siapa tak faham, sudah. Maksudnya apa dia? A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Bahkan bukan sekadar itu, hatta pokok. Kita belajar sains kan, pokok lahir dia akan cari cahaya. Akar dia akan cari air. Akar dia akan sedut nutrien-nutrien dalam tanah. Siapa aja? A'ta kulla syai'in khalqahu thumma. Bahkan kalau siapa tengok National Geographic, lebih menakjubkan lagi, seekor burung boleh musafir sejauh ribuan kilometer semata-mata untuk nak dia menghasilkan apa dia? Dia nak beranak, nak bertelur dan beranak. Kalau tuan-tuan buka National Geographic, ada satu rancangan nama dia The Great Migration. Ada jutaan burung terbang berkilometer daripada Amerika Utara ke Amerika Selatan. Dan kajian tu lebih menarik. Dia kata burung tu, dia sebelum dia terbang tu, dia makan ngam-ngam je berat dia. Sebab dia kata kalau makan terlebih, nanti dia berat sangat, dia akan jatuh. Kalau makan kurang, dia akan tak cukup energi untuk sampai dekat Amerika Selatan tu. Siapa yang bagi timbangan makan ni? Kalau kita jadi atlet kat Malaysia ni, dia ada dietitian dia. Hari ni makan banyak ni, betul tak? Buat hospital kan, dia bagi banyak ni, ada portion dia. Dia timbang kan? Nak diet kan, betul tak? Dia kena timbang makanan dia, tak boleh makan semua. Maksudnya untuk dapat yang tepat tu, kita manusia yang ada akal ni terpaksa timbang. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan burung tadi, dia tahu banyak mana nak kena makan. Yang kita panggil apa? Al-hidayatul ammah. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini kita panggil hidayatul ammah. Jadi kita panggil Allah Ta'ala Al-Hadi. Ini maksud Allah Ta'ala. Maksud yang pertama daripada Allah Ta'ala itu Al-Hadi. Allah Ta'ala itu maha memberi hidayah. Baru kita baca, kalau kita tengok alam ni banyak. Seekor ikan salmon, dia boleh terbang. Dia boleh berenang berkilo-kilometer untuk mencari tempat dia bertelur. Seekor penyu daripada benua lautan Australasia tu, dekat sana tu, dia boleh pergi jumpa pantai dekat Terengganu sana tu. Di pantai yang sama, tak ada waste, tak ada alat navigation, tak ada apa semua. Kita yang ada waste pun sesat nak jumpa, nak cari tempat. Silap masuk ni, tersilap masuk ni. Dia tak silap pun jumpa pantai. Tak ada lah, sampai Negeri Sembilan pula ni, tak ada. Ni, nak pergi Terengganu ni, sampai Negeri Sembilan ni, tak ada. Allah SWT ini Al-Hadi. Jadi ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, yang ni dipanggil hidayatul bayan wal irsyad. Dipanggil hidayatul dalalati wal bayani wal irsyadi wal ta'rif. Apa ustaz panjang sangat saya sebut dia panggil hidayatul bayan wal irsyad. Kalau pendek dia, hidayatul bayan wal irsyad. Okey. Hidayatul bayan wal irsyad.
iaitu hidayah al-bayan, penjelasan. Al-bayan maksudnya penjelasan. Wal irsyad, iaitu apa dia? Bimbingan. Apa maksud hidayah ni? Kata Syekh Salih As-Sindi, iaitu hidayah ini iaitu Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Yang ini tauhid, yang ini syirik, yang ni sunnah, yang ni bid'ah, ini Islam, yang ni kafir, ini haram, ini makruh. Betul tak? Jelas tak semuanya? Allah Ta'ala jelaskan ke belum? Sudah jelaskan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Walahun najdain, kami tak bagi tunjuk kamu an-najdain, dua jalan. Kami bagi hidayah. Yang ni lah maksud hidayah ketika Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Surah Fussilat ayat 17. Maksud ayat tersebut ialah, adapun kaum Thamud, kami telah memberi mereka hidayah, namun mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Jadi ayat ini nampak tak? Dengar, faham tak maksud ayat ni? Adapun kaum Thamud, kami dah bagi hidayah, tapi mereka tak nak ambil hidayah tadi, dia ambil buta. Dia tak nak ambil hidayah, dia ambil kesesatan. Jadi tak ambil hidayah itu. Hidayah apa tu? Hidayah penerangan, hidayah penjelasan. Maksudnya dah ada dah Quran, dah ada kitab dah Nabi mereka bawa. Tak nak baca kitab tauhid ni, aku nak baca kitab Aristotle. Tak nak baca kitab tauhid, aku nak baca kitab ahli falsafah barat, Immanuel Kant. Tak naklah pakai sunnah ni, aku nak pakai pemikir-pemikir barat yang agung seperti Karl Marx. Tak payah baca buku-buku salafi sangat, kita kena baca juga buku tokoh-tokoh barat. Ini contoh. Fastahabbul ama, mereka lebih sukakan buta alal huda, daripada petunjuk. Jadi hidayah ni hidayah penjelasan. Yang inilah yang Allah Ta'ala maksudkan bila Allah Ta'ala berkata Nabi kepada Nabi, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Surah Syura. Wahai Muhammad, engkaulah pemberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Maksud memberi petunjuk ni, petunjuk apa? Petunjuk mana? Bayan. Wahai Muhammad, engkaulah pemberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Engkaulah pemberi hidayah kepada jalan kebenaran. Hidayah ni hidayah apa? Hidayatul bayan. Sebab Nabi yang menjelaskan jalan kebenaran. Ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala al-khair. Dia ada satu Nabi pun, ba'athahullah, menaikkan hak kata dia, dia mesti kena jelaskan pada umatnya apa yang membawakan dia kepada kebaikan. Dan hadis riwayat Abu Dzar, tidak ada Nabi yang diutuskan, melainkan Nabi tersebut kena jelaskan jalan yang mendekatkan mereka kepada syurga, dan menjelaskan juga kepada manusia apakah jalan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Dalam hadis Nabi sebut apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu dah jelas dan haram itu dah jelas. Wa ma bainahuma umurun
mushtabihat. Ada antara kedua yang jelas tadi itu, ada benda yang sama-sama. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang kebanyakan manusia tak tahu, tapi siapa yang mengaji dia tahu. Maksudnya ini hidayah yang keberapa ni? Hidayah keberapa? Kedua. Apa nama hidayah ni? Hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang ketiga dipanggil hidayatut taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah ketiga hidayah taufiq. Iaitu petunjuk yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati manusia agar mereka mengikuti kebenaran. Tadi dah dapat hidayah bayan dah, betul tak? Kita bertauhid dah dekat depan dia dah. Lalu Allah Ta'ala masukkan hidayah taufik untuk dia belajar kitab tauhid. Contohnya, kemudian Allah Ta'ala bagi lagi hidayah taufik untuk dia faham. Satu mengaji, yang kedua faham pula. Ada mengaji tak faham. Itu hidayah taufik juga tu. Kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah taufik pula untuk dia cuba menghafal. Kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah taufik pula pada dia untuk dia apa dia? Apa dia? Beramal. Ahsan, beramal. Kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah taufik pula untuk dia istiqamah. Kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah taufik pula bagi dia untuk dia berdakwah. Kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah taufik pula pada dia untuk sabar dalam dakwah tu tadi. Allah Ta'ala bagi hidayah taufik pula padanya untuk dia mati di atas tauhid tu tadi. Masa hidayah taufik banyak tak? Dan hidayah taufik ni dia sangat banyak dan dia sangat detail. Contohnya, masa kita minum kita teringat baca bismillah, itu hidayah taufik. Lepas kita minum kita baca alhamdulillah, itu hidayah taufik. Lepas sembahyang kita rasa nak buat sembahyang sunat lepas tu, fardu, hidayah taufik. Betul, ulama salaf dahulu bila terlupa zikir pagi dia kata, adakah Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada aku pagi tadi? Lalu dia menangis. Sebab Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada orang yang zalim. Masya Allah. Dia terasa dia bersalah betul. Ada pun kita relax, tak apa, sunat. Inilah hidayah taufik. Yang inilah hidayah yang dimaksudkan oleh penulis dalam bab ni. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Iaitu hidayah apa? Iaitu hidayah apa? Hidayah taufik. Wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah taufik kepada orang yang kau cinta. Macam mana pun kau cinta orang tersebut, kalau Allah Ta'ala tak izinkan. Jadi ini tajuk bab kita. Jadi tajuk bab ini cerita pasal hidayah apa? Taufik. Bukan hidayah satu dan hidayah dua. Sebab kalau hidayah yang kedua tadi, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, engkaulah orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Tapi dalam hidayah yang ketiga, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, engkau tak bagi petunjuk kepada kebenaran. Siapa yang baca ayat tadi nampak macam apa ni, macam bertentangan ni. Satu tempat kata engkau wahai Muhammad engkau tak bagi petunjuk, dalam ayat pula lain pula kata wahai Muhammad engkau beri petunjuk. Maka cara kita nak gabungkan kefahaman ini, yang engkau wahai Muhammad memberi petunjuk, itu petunjuk apa? Al-bayan wal irsyad. Yang petunjuk kata wahai Muhammad engkau tak boleh bagi petunjuk, itu petunjuk apa? Al-tawfiq. Dah faham? Jadi kalau Allah kata zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, itulah kitab yang tidak ada keraguan baginya, maka dia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Taufik ke irsyad? Quran ini sebagai petunjuk. Taufik ke irsyad? Irsyad. Macam ada orang baca Quran tak dapat petunjuk, dia tak dapat taufik.
Dah faham dah? InsyaAllah belum lagi maksudnya. So Allah Ta'ala kata, jangan kamu katakan sesuatu yang engkau nak lakukan, jangan kamu kata insyaAllah. Jadi belum faham lagi. InsyaAllah ingat InsyaAllah ingat. Tapi faham dah? InsyaAllah faham. Baik, hidayah yang keempat. Yang ni hidayatul ukhrawiyah, hidayah akhirat kelak, iaitu Allah Ta'ala beri petunjuk kepada ahli syurga jalan ke syurga, dan Allah Ta'ala bagi petunjuk ahli neraka jalan ke neraka. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla surah Yunus ayat 9. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Yunus ayat 9. Allah Ta'ala kata, Alladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ta'ala Tuhan mereka bagi hidayah kepada mereka dengan iman mereka untuk masuk ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itu ayat Quran surah Yunus. Dikuatkan lagi dengan hadis sahih dalam Sahihul Bukhari. Hadis tu kata macam ni, idza khalasal mu'minuna minan nar, bila orang beriman tu dah terlepas daripada sirat, maka mereka hubisu ala qantarah, mereka akan dikumpulkan di satu tempat namanya qantarah. Qantarah ni satu tempat di antara syurga dan neraka tadi. Lalu fayuqassu li ba'dihim atau fayuqassu li ba'dihim, maka mereka melakukan qisas antara satu sama lain. Tahu qisas tak? Pembalasan tak? Maksudnya kita semua ahli syurga, kata saya dengan Romi ni sama kita kat qantarah nanti. Amin. Sekali rupa-rupanya Romi ada hutang saya dulu, lalu kat qantarah ni last kata Romi, ingat tak dulu hang pernah tampak aku sekali? Ingat. Sebelum kita masuk syurga, kita kena kisah sekali. Kita pun tampar dia sekali lagi untuk bagi lepas. Dah last, dulu sekali masuk syurga. Ini kisahnya ahli syurga. Lalu setelah apa jadi? Hatta idza hudzibu wa nuqu, sehingga mereka bersih, tak ada kesalahan dah. Udzina lahum bidukhulil jannah, dan mereka itu diizinkan masuk syurga. Kemudian Nabi sambung lagi hadis tu, fawalladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Azza wa Jalla, inna ahadahum la ahda bimanzilihi fil jannah, demi Allah sesungguhnya ahli syurga ni dia lebih tahu jalan dia ke syurga, dia tahu mana rumah dia kat dalam syurga itu lebih daripada dia kenal jalannya ke rumahnya ketika dia di dunia. Allahu Akbar. Maksudnya nanti bila syurga ni dah tahu dah. Tak kata mana rumah aku, mana malaikat, mana rumah saya. Macam kita masuk kunci kan, bilik 506, mana bilik 506, mana mutawif ni, tak tunjukkan mana bilik, tak tahu mana bilik. Yang ni tak, dia bersama sampai dia dah tahu dah mana jalan ke syurga, mana tempat dia, lebih daripada tempat dia kenal rumahnya dah dekat di dunia ini. Ini kita maksudnya hidayah kepada ahli syurga untuk tahu kat mana rumah dalam syurga, dan hidayah kepada ahli neraka untuk tahu kat mana tempatnya dalam neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Allah sebut dalam surah As-Saffat, fahduhum ila siratil jahim. Ahli neraka kami bagi petunjuk kepada mereka jalan ke neraka jahanam. Adapun ahli neraka kami bagi petunjuk kepada mereka jalan ke neraka jahanam. Jadi petunjuk apa tadi? Petunjuk yang jenis yang keempat, iaitu al-hidayatul ukhrawiyah. Dah faham dah kat sini? Okey, ada soalan?
Jadi kesimpulannya, hidayah ada berapa jenis? 4. Apa dia yang pertama? Hidayah ammah. Yang kedua, hidayatul bayan wal irsyad. Yang ketiga, hidayatul taufiq. Yang keempat, hidayatul ukhrawiyah atau hidayah pada hari akhirat. Okey. Kemudian